Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita digembarkan satu lagi berita. Sudah pasti di dalam kerajaan pada hari ini terdapat pembangkang, dan pembangkang hari ini adalah Muhyiddin Yassin. Kita menanti beberapa hari ini kabar, berita, pengumuman daripada Muhyiddin Yassin, dan hari ini akhirnya pengurusi Perikatan Nasional tersebut telah bersuara berkenaan dengan menteri-menteri yang dilantik di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu semua dimanapun kamu berada untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Hari ini satu kenyataan akhirnya dikeluarkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut beliau, satu kenyataan ini, menurut saya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kejutan besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menurut Muhyiddin Yassin, bahwa kabinet ataupun menteri di dalam kabinet yang sudah diumumkan tersebut sangat mengecewakan beliau. Muhyiddin, beliau membuat kenyataan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah. Ini pasti mengejutkan. Muhyiddin Yassin menyifatkan barisan kabinet pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Mesti ada sebab kenapa Muhyiddin membuat kenyataan begini. Pengurusi PN itu menjelaskan tanggap tersebut dibuatnya kerana ada individu yang berdepan dengan 47 pertuduhan di mahkamah dibawa masuk ke dalam kabinet. Justru bekas Perdana Menteri itu mendakwa Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen pilihan raya umum lalu dengan menerika kleptokrat. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, saya sampaikan kepada anda apa maksud Muhyiddin Yassin dan siapa yang beliau maksudkan ini, siapa yang dibawa masuk ke dalam kabinet menteri di dalam Kerajaan Perpaduan ini. Beliau, Muhyiddin Yassin, yang menjelaskan tanggap tersebut yang dibuatnya individu yang berdepan dengan 47 pertuduhan yang beliau maksudkan adalah Zahid Hamidi. Sudah pasti ramai yang sudah tahu 47 pertuduhan yang di mahkamah, individu yang mempunyai 47 pertuduhan di mahkamah adalah Zahid Hamidi. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya dengan kamu satu perkara yang menjadi persoalan daripada saya. Bagaimana kalau berlaku sebaliknya? Bagaimana kalau Perikatan Nasional yang menang dan dibantu oleh Barisan Nasional? Coba kita fikir tuan-tuan dan puan-puan semua. Bagaimana kalau Perikatan Nasional dibantu oleh Zahid Hamidi bergabung membentuk Kerajaan Perpaduan? Mereka bergabung, Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dan sudah pasti gabungan kedua tertinggi adalah Barisan Nasional. Sebab tidak mungkin akan bergabung dengan Pakatan Harapan seperti yang diumumkan Muhyiddin sebelum ini. Bahkan sebelum PRU pun. Sebelum PRU lagi, Muhyiddin sudah umum beliau tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Jadi, bagaimana kalau Muhyiddin menang menjadi Perdana Menteri pada PRU lalu, dan yang membantu membawa kemenangan kepada Muhyiddin adalah Zahid Hamidi, yaitu Barisan Nasional? Coba kamu fikir, siapa yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri sekiranya Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada hari ini? Kalau kamu ada komen, boleh komen di bawah. Saya cuma bertanya dengan kamu. Bekas Perdana Menteri itu, Muhyiddin Yassin, mendakwa Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah diarah untuk membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah
pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar ini ibarat menjual marwah negara semata-mata kerana keinginannya untuk menjadi Perdana Menteri, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Muhyiddin yang juga sekali lagi menegaskan bahawa Kabinet Anwar tidak memiliki sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara kerana ditubuhkan atas penipuan mandat yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang keabsahan, saya ingat pula apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin dulu. Beliau meminta Anwar Ibrahim menunjukkan keabsahan beliau, membuktikan keabsahan beliau. Bagaimana dia boleh menjadi Perdana Menteri? Nah, hari ini saya ingin bertanya lagi satu soalan dengan kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon kamu boleh komen di bawah menjawab pertanyaan saya ini. Senarai menteri ini sudah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha sudah menerima senarai ini yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Senarai Menteri Kabinet yang lengkap sudah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Makna kata, bila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sudah membuat pengumuman rasmi berkenaan dengan menteri-menteri yang dilantik di dalam kerajaan, di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, bermakna Yang di-Pertuan Agong sudah setuju untuk semua menteri ini dijadikan menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Betul atau tidak? Jadi soalan saya, adakah pada hari ini sekali lagi Muhyiddin dan yang lain, parti komponen beliau yaitu PAS dan beberapa pimpinan tertinggi PAS, pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, dan beberapa ahli politik lain, pemimpin politik yang lain, coba untuk derhaka kepada Agong? Saya berpikir. Jadi itu satu lagi soalan. Pertama, kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, adakah beliau akan melantik Zaid Hamidi menjadi timbalannya? Kalau BN yang bergabung dengan PN, itu kalau PN menang dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, adakah beliau juga akan melantik TPM 1 Zaid Hamidi? Soalan yang pertama. Yang kedua, adakah setelah senarai kabinet yang diumumkan ini, senarai kabinet yang sudah diperkenankan, sudah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan pada malam tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengumumkan senarai menteri kabinet dalam Kerajaan Perpaduan, senarai menteri ini makna kata memang sudah dipersetujui oleh Agong. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah ini juga bermakna Muhyiddin sekali lagi menderhaka kepada Agong? Jadi tuan-tuan dan puan, saya bertanya dengan kamu boleh jawab di ruangan komen ataupun bagaimana. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Apapun, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada semua menteri-menteri yang sudah dilantik di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita, teruskan bersama di dalam channel ini.